Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai anak-anak, kamu semua apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat dan bersedia ya. Hari ini kita nak belajar tajuk 1.5 iaitu ketumpatan. Cikgu yakin anak-anak dah belajar tajuk ini masa di sekolah rendah. Mari kita lihat apa yang kita nak belajar pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar untuk menyusun bahan mengikut urutan berdasarkan ketumpatan. Yang kedua, kita nak belajar meramalkan sama ada bahan akan terapung atau tenggelam berdasarkan ketumpatan. Manakala yang ketiga, kita akan belajar mendefinisikan secara operasi maksud ketumpatan. Yang keempat, kita belajar mengira ketumpatan dengan menggunakan rumus ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu dan juga dengan menggunakan kaedah sesaran air. Seterusnya, anak-anak akan menerangkan fenomena yang berkaitan dengan perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian dan bawah sekali ini adalah kerja projek anak-anak akan buat apabila naik sekolah nantilah, membuat inovasi objek makanan atau minuman menggunakan konsep ketumpatan. Kita lihat dulu maksud ketumpatan sesuatu bahan. Okey, maksud ketumpatan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Bila kita tulis dalam bentuk formula, dia akan jadi ketumpatan dalam unit gram sentimeter negatif 3 kuasa negatif 3 sama dengan jisim dalam unit gram bahagi isi padu dalam unit sentimeter kuasa 3. Okey, yang ini kita sebut sebagai gram per sentimeter padu. Yang ini gram unitnya bawah sentimeter padu. Okey, kalau nak lihat di sini, gram per sentimeter padu ni ditulis sebagai GCM kuasa negatif 3 kan? Kenapa ada negatif di sini? Sebab sentimeter kuasa 3 tu berada di bawah. Ini anak-anak akan belajar bila anak-anak akan tahu dan akan belajar dalam tajuk indeks untuk matematik. Okey, jadi kat sini ni bukan unit SI. Unit SI adalah untuk ketumpatan unit SI adalah apa unit SI-nya? Okey, unit SI-nya cikgu tulis kat tepi ni Okey. Gram sentimeter negatif 3 kan? So, gram unit SI bagi jisim adalah kg. Unit SI bagi isi padu adalah meter kuasa 3 kan? So, kg m kuasa negatif 3 Ini adalah dia punya unit SI Okey. Nampak tak? Okey. So, dekat sini kalau nak ingatnya, gunakan segitiga di bawah. Seperti di bawah lah. Okey, kalau yang dekat atas ni, bahagilah jisim, bahagi ketumpatan akan dapat isi padu. Contoh, ketumpatan jisim bahagi isi padu. Kalau di bawah ni, antara ketumpatan dengan isi padu ni darab lah. Okey, jisim adalah sama dengan ketumpatan darab isi padu. Ni cara nak mengingat. Okey, cikgu ulang. Jisim sama dengan ketumpatan darab isi padu. Ataupun ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Atas dengan bawah ni bahagi. Ataupun isi padu adalah jisim bahagi ketumpatan. Okey, jelas senang kan? Ini penting Okey, di mana bahan yang kurang tumpat akan terapung dan berada di atas bahan yang lebih tumpat daripadanya. Manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam dan berada di bawah bahan yang kurang tumpat daripadanya. Contohnya, kalau masukkan ais di dalam air, ais tu akan timbulkan. Jadi, bermaksud ais dia kurang tumpat berbanding air. Okey, kita lihat jadual.
Okey, kita ada contoh dalam jadual ni. Ada contoh. Contohnya cikgu bacakan sedikitlah. Emas ketumpatannya adalah 19.30 gram per sentimeter padu. Ais ketumpatannya 0.92 gram per sentimeter padu. Air laut 1.03 gram per sentimeter padu. Kalau lihat di dalam jadual ini, yang paling tumpat adalah emas yang akan tenggelam. Paling dalam tu adalah emas dan yang kurang tumpat adalah gabus, iaitu yang paling timbul 0.24 gram per sentimeter padu. Okey, jadual tadi kan diberikan. Kita lihat kita ada susunan seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Katakan kita ada 3 cecair, kita nak susun merkuri, air dan petrol. Kita tengok dia punya nilai dan kita dapati petrol paling rendah kan ketumpatannya. So, dia berada paling atas, diikuti air di tengah dan merkuri paling bawah. Kalau kita ada 3 lagi elemen 3 lagi apa nama kita panggil, 3 lagi bahan seperti gabus, air dan kuprum. Bagaimana nak susun? Sama, lihat juga nilai ketumpatannya. Yang paling tumpat adalah berada di paling bawah lah. Bermaksud ketumpatannya paling tinggi duduk dekat bawah sekali. Okey, dan ketumpatan yang paling rendah duduk ke atas sekali, di tengahnya yang di antara lah mempunyai nilai ketumpatan yang di antara di tengah-tengah. Okey, kalau kita ada gabungan seperti ini, di bawah sekali kita akan ada cecair apa? Merkuri, kemudian diikuti oleh kuprum. Atasnya lagi adalah air, kemudian ais. Okey. Seterusnya ais berapa? Ais 0.92. Di atasnya kita ada petrol 0.80 gram per sentimeter padu. Dan akhir sekali kita ada gabus paling rendah nilai ketumpatannya. Okey, jadi anak-anak kalau nak susun macam biasa di mana paling atas adalah ketumpatan paling rendah dan paling bawah ketumpatan yang paling tinggi. Jelas tak? Kita lihat contoh pengiraan. Ketumpatan dengan menggunakan rumus ketumpatan sama dengan jisim bagi isi padu. Contohnya, sebuah silinder penyukat berjisim 230 gram. Setelah 50 cm padu cecair X dituang ke dalamnya, jisim silinder penyukat dan cecair X menjadi 320 gram. Berapakah ketumpatan cecair? Nampak mula-mula silinder penyukat jisimnya 230, letak air jadi 320. Jadi di sini kita dapati jisim cecair X adalah 320 tolak 230 di mana 90 gram. Kena cari jisimnya dululah. Okey, kemudian diberi isi padu 50 cm padu kan. Jadi terus kira ketumpatan adalah jisim per isi padu iaitu 90 gram per 50 cm padu dan tekan kalkulator akan dapat nilai 1.8 gram per sentimeter padu. Mudah sangat kan? Kita akan lihat bagaimana nak menentukan ketumpatan objek dengan menggunakan kaedah sesaran air. Anak-anak masih ingat tak apa dia kaedah sesaran air? Kaedah sesaran air digunakan apabila kita nak menentukan isi padu sesuatu objek yang mempunyai bentuk yang tidak sekata. Contoh yang paling mudah adalah batu kan? Okey, so kita masukkan batu dalam air, kita akan dapati paras air meningkat dan kita akan dapati paras air meningkat tu kita akan lihat dan dapat menentukan isi padu batu dengan kaedah isi padu akhir tolak isi padu awal. Masih ingat tak? Seterusnya, kita tengok contoh. Okey. Kita ada air yang diisi dalam silinder penyukat sebanyak 50 ml dan bila kita letak
batu bacaan akhirnya menjadi sebeginilah, naik sedikit di mana 1 ml adalah bersamaan 1 cm padu. Bagaimana nak kira ketumpatan batu tersebut? Okey, kita timbang dulu dan dapatkan jisim batu. Kemudian bila kita buat kaedah sesaran air, kita dapatkan bacaan awal iaitu 50 kan. Okey, dan bacaan akhir anak-anak bacalah berapa. Okey, kemudian isi padu batu kita akan dapati macam cikgu cakap tadi, bacaan akhir tolak bacaan awal, isi padu air dan jisim kita dah timbang, maka kita akan buatlah rumus ketumpatan sama dengan jisim per isi padu. Sebenarnya ni aktiviti So kalau di dalam mak-mak waktu bersekolah, anak-anak boleh buat aktiviti ni lah. Okey, kita lihat perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian. Okey, lihat ni apa ni? Ais di dalam air. Kenapa ais timbul? Kerana ais kurang tumpat daripada air. Maka ais akan terapung atau timbul di permukaan air. Contoh yang kedua, belon yang berisi gas helium terapung di udara kerana gas helium kurang tumpat daripada udara. Dan akhir sekali, ini apa ni? Kayu balak. Macam mana boleh diangkut menggunakan air? Dia tak tenggelam. Sebab kayu balak ni kurang tumpat berbanding air. Dia boleh timbul. Okey. Ini kerja projek anak-anak nanti iaitu inovasi objek makanan atau minuman menggunakan konsep ketumpatan. Ni contohlah. Okey. So, kita ada teh tarik 3 lapisan dan juga jus minuman berlapis. Kerana apa boleh berlaku lapisan-lapisan seperti dalam minuman ini? Dia buat di sini adalah setiap lapisan ni mempunyai ketumpatan yang berbeza. Dan semestinya ketumpatan yang lapisan di bawah adalah paling tinggi berbanding yang di atas. Okey, sampai masa kita buat latihan anak-anak buka buku teks dan lihat praktis formatif 1.5, buat soalan nombor 1 dan nombor 2. Okey, tentukan ketumpatan. Yang ini semua objek sekata, jadi anak-anak masih ingat lagi nak menentukan isi padu. Macam mana? Untuk kuboid ataupun kubus, anak-anak boleh kira isi padunya panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Contoh yang pertama ni, contoh 5 darab 4 darab 5. Ini dia punya isi padu. Jisim 200 gram. Jadi jisim bahagikan isi padu yang anak-anak kira. Sama je kaedahnya untuk A, B dan C. Okey, dan juga nombor 2. 3 jenis cair tidak bercampur PQR dimasukkan bersama dalam suatu silinder penyukat. Cecair manakah yang paling tumpat? Mengapa? Adakah oranye yang paling tumpat ataupun biru? Kenapa? Sentuh pasal kedudukannya. Okey. Bye. Sampai di sini sahaja untuk hari ini. Sekian. Cikgu harap anak-anak dapat menyelesaikan tugas yang cikgu bagi. Ada apa-apa masalah boleh just PM cikgu sahaja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.